الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. آمين يا أرحم الراحمين. آمين يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekaliannya. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah jugalah pada pagi hari yang berbahagia ini, selepas kita menunaikan salat fardu subuh dan membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim seperti mana biasanya, maka sekarang ini kita dalam majlis ilmu kuliah subuh ni, terutama sekali barisan pengurusan jawatan kuasa masjid Pancu Jaya, maka diucapkan ribuan terima kasih kerana dapat menjalankan dan menjayakan majlis ini sentiasa, dan kita juga mohon kehadirat Allah agar majlis ini sentiasa mendapat keberkatan dari Allah SWT. Marilah kita juga tak lupa untuk berniat iktikaf dalam masjid ini, sama-sama berniat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan hadirin dan rahmati Allah, dalam kitab kita ini kita mula ataupun kita sambungkan muka surat 173. 173. Dalam muka surat 173 ini kita ambil yang paragraf kedua dari atas lah. Abu Lais As-Samarqandi berkata, erti bertambah umur itu dua macam. Sebahagian ulama berpendapat bertambah kebaikannya, dan ada juga yang mengertikan bertambah umur sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Adapun yang berpendapat tidak dapat ditambah sebagai firman Allah, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajal mereka, maka tidak dapat diundurkan, ditunda sesaat dan tidak dapat dimajukan sesaat pun. Tetapi erti bertambah umur itu iaitu dicatat terus pahalanya sesudah matinya, maka tercatatlah pahala sesudah mati itu sama dengan bertambah umurnya. Jadi tuan-tuan, sama ada umurnya itu bertambah, ataupun kita katakan keberkatan umurnya itu bertambah. Kalau kiranya umurnya itu antara 60 ke 70, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla ma yujawizhunna. Umur umatku ini biasanya antara 60 ke 70, dan sedikitlah yang melewati atau lebih daripada 70. Maknanya tak ramai lah. Minoritinya lebih dari 70 tu tidak ramai. Yang majoritinya di antara 60 ke 70. Kita katalah yang ambil majoriti ni 65 umurnya, ya kan? Tapi dengan berkatnya ataupun dengan
kiranya pada bab ini menghubungkan silaturahim, ya, dengan dia menghubungkan silaturahim, maka umur itu diberkati oleh Allah. Ya. Jadi yang dikatakan dalam kitab ini, sama ada umur itu tidak bertambah, maknanya 65 juga umurnya, tetapi keberkatannya bertambah, dan selepas dia meninggal masih lagi ada pahala-pahala yang mengalir kepadanya ke alam barzah. Jadi kiranya macam dia terus beramal lah. Cumanya Allah beri pahala tu mengalir ke alam barzah ni. Mungkin Allah beri peluang kepadanya dan mudahkan dia dengan 3 perkara ni. 3 perkara yang seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min 3." Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Kama qala Rasul SAW. Yang 3 perkara itu apa? Iaitu sadaqatun jariyah, sedekah jariah. Jadi sedekah jariah ini diberkati oleh Allah. Ada wakafnya, ada sedekahnya yang mengalir pahalanya terus berterusan sehingga sampai ke alam barzah, ke alam kubur. Jadi maknanya dilorongkan oleh Allah. Dia dapat pada umurnya itu, pada ketika umurnya 65 tahun ni, banyaklah sedekah-sedekah atau wakafnya. Banyak hartanya, rezeki lebih, dan dia didorong dan dilorongkan oleh Allah SWT berwakaf, beramal jariah. Maka banyaklah pahala dapat walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi kira begitu, dikatakan umurnya tu seolah-olah bertambah walaupun dia telah meninggal dunia, tapi kerana pahalanya dapat terus mengalir, maka seolah-olah dia masih hidup, masih berbuat amal soleh. Kemudian satu lagi, yang keduanya, mungkin Allah juga lorongkan kepadanya, yaitu au ilmin yuntafa'u bih. Dia dapat diberi Allah ilmu, mudah dapat ilmu dan mudah dia sampaikan kepada orang lain. Maka ilmu yang disampaikannya itu diambil orang manfaatnya. Bila diambil orang manfaatnya ilmu tu, maka mengalirlah pahalanya ke alam barzah. Ketika dia telah meninggal dunia pun masih lagi dapat pahala tu. Ini juga dikatakan keberkatan umurnya, walaupun dia telah meninggal. Jadi keberkatan umur itu, pertama, dalam ketika dia masih hidup, Allah beri dia peluang yang banyak. Seolah-olah umurnya itu lebih daripada 65 tadi, kerana Allah beri dia peluang untuk beramal soleh. Umpamanya dapatlah dia peluang, katakan setiap tahun Ramadan dia dapat peluang, iaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Allah bangkitkan dia, Allah mudahkan dia untuk beramal pada malam Lailatul Qadar. Allah sehatkan badannya, maka dah bertambah umurnya. Ataupun dikatakan berkat itu juga ketika tidak meninggal dunia pun, telah meninggal dunia pun Allah mudahkan, iaitu pengaliran pahalanya ke alam barzah dengan 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau wakaf, dan yang kedua ilmu yang diambil orang manfaatnya. Dia diberi peluang untuk mengajarkan ilmunya, walaupun kepada siapa sajalah, kepada keluarga, kepada masyarakat. Jadi Allah beri dia peluang untuk menyampaikan ilmunya. Jadi berkatlah ilmu itu sehingga ke liang lahat. Kemudian yang ketiga, Allah berkati anak-anaknya, awaladin salihin yad'ulah. Maka anak-anak yang saleh ini mendoakannya, mendoakan ibu bapanya atau mendoakan orang yang diberkati umurnya ni, sehingga kan dia meninggal dunia pun anaknya sentiasa mendoakan ibu bapa mereka yang telah meninggal dunia. Anak-anak yang saleh ini pun ada juga keberkatan atau rezeki dari Allah. Ya kan? Allah berkati anak-anaknya, Allah bagi anak-anak itu semua anak-anak yang saleh, salehah, dan juga mudah untuk mendoakan ibu bapanya yang telah berada di alam kubur. Ini yang dikatakan berkat umurnya, ya tuan, ya, mengikut pandangan dalam kitab yang kita sedang kaji ini. Okay. Kemudian selanjutnya Sa'id meriwayatkan dari Qatadah berkata, Nabi SAW bersabda, ittaqullaha wasilul arham fa innahu abqa lakum fid dunya wa khairu lakum fil akhirah. Okay.
Apa maksudnya? Bertakwalah kamu kepada Allah dan hubungilah kerabatmu. Maknanya hubungan silaturahim kepada kerabat. Ya. Sebab yang sedemikian itu baik untukmu di akhirat dan lebih tetap lagi bagimu di dunia. Maknanya baik di akhirat dan baik juga di dunia. Macam tu. Jadi dua-dua dapatlah. Di akhirat Allah beri dia ganjaran pahala untuk menambahkan pahalanya, untuk dia dapat dia tu memudahkannya jalan ke syurga lah. Dan di dunia pun juga Allah mudahkan segalanya tetap. Mana dikatakan wa khairul lakum fil akhirah. Fa innahu abqa lakum fid dunya. Abqa lakum fid dunya ni maksudnya dapat menjalin hubungan yang tetap, yang mesra, yang berkasih sayang di dunia karena dia menghubungkan iaitu silaturahim dengan kerabatnya. Jadi tetap mesra dan tetap harmoni. Gitu dan ada keterangan jika engkau mempunyai kerabat lalu tidak pergi kepadanya dengan kakimu, maknanya tidak berjalan, tidak menziarahinya. Ya kan? Ada kerabat tapi tidak menziarahinya dan tidak engkau tolong dengan hartamu dan tidak ditolong dengan harta, berarti telah engkau putuskan hubungannya. Tidak menziarahinya satu, yang kedua tidak tolong dengan hartamu. Harta itu kita ada kelebihan rezeki, tapi kita buat tak tahu je. Maknanya kita tak tolong yang kerabat yang miskin, yang perlu ditolong. Maka ketika itu katanya seperti kita telah memutuskan hubungan silaturahim dengan mereka. Tonton ini dikatakan dalam perkara ini, maknanya ziarah menziarahi ini penting, perlu. Kalau tak dapat ziarah bagi duit, ketika itu bagi bantuan, sekurang-kurangnya memberi salam, bertanya kabar. Ya, tonton Ataupun kalau sekarang ni dengan multimedia yang canggih ni, dengan komunikasi yang canggih ni, sekurang-kurangnya kita bertelefon lah, bertelefon ataupun WhatsApp lah. Yang pentingnya kalau kita bertelefon melalui telefon tu bolehlah kata orang bercakap, bertanya kabar, sekurang-kurangnya memberi salam. Kalau umpamanya kita yang kedua tu beri bantuan, ya itu lagi lah lebih baik. Kalau kita dua-dua tak buat, maka seolah-olah kita telah memutuskan silaturahim dengan mereka. Ini baik. Dalam suhuf ada tersebut, suhuf ini kalau kepada Nabi Ibrahim ada 10 suhuf, kepada Nabi Daud ada suhuf, tapi kalau kepada Nabi Musa itu ada Taurat, kemudian Nabi Daud itu ada Taurat, Zabur dan Injil itu kitab. Nabi Ibrahim itu suhuf. Okey. Nabi Musa iaitu Injil kepada Nabi Musa. Taurat, Injil, Zabur kepada Nabi Isa Injil. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kitab. Kitabnya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran itu adalah kitab. Tapi kepada sebelumnya itu, kalau kita kata kepada Nabi Ibrahim itu ada suhuf, ada 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau sekiranya kata atas suhuf ini lembaran-lembaran lah, lembaran-lembaran iaitu yang tidak dibukukan seperti kitab, tapi dia juga wahyu Allah, firman Allah. Macam surat khabar kan, sahifah. Surat khabar tu sahifah. Jadi kalau surat khabar tu ada kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, dikatakan sahifah. Jadi 10 tu menjadi suhuf lah. Suhuf itu lembaran-lembaran, 10 lembaran, macam 10 surat khabar. 10 surat khabar tu menjadi katakan iaitu suhuf. Jamak dari daripada sahifah itu suhuf. Tapi kalau Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu adalah kitab. Sebab dia dibukukan, dikitabkan, dan dia lebih banyak. Itu kita kata kepada Nabi Musa, Daud, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran.
Itu adalah kitab. Baik, tapi ini dalam suhuf ini ada dinyatakan. Ini firman Allah juga. Ya bna Adam sil rahimaka bimalika fa in bakhilta bimalika aw qalla maluka famshi ilaihi birijlika. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam silul arhamakum silu arhamakum walau bisalam. Okay, wahai anak Adam, hubungilah kerabatmu dengan membantunya dengan hartamu. Dengan hartamu. Jika engkau bakhil dengan hartamu atau sedikit hartamu, maka berjalan kepadanya dengan kakimu. Kalau ada harta tu bantulah. Tapi kalau kamu tak ada harta, pergilah ziarah. Macam tu. Walaupun dengan bertanya khabar, tapi ziarahlah. Walaupun tak harta, tak dapat bantu, berziarahlah. Ziarah menziarahilah. Kan? Nabi SAW bersabda, hubungilah kerabatmu walau hanya dengan memberi salam kepadanya. Memberi salam dan bertanya khabar. Hubungkanlah walaupun memberi salam dan bertanya khabar. Maimun bin Mahran berkata, ini Maimun bin Mahram. Yang ini Maimun bin Abdin. Sini yang cakap ni. Ini Maimun bin Mahram, lelaki, bukan perempuan. Maimun bin Mahran berkata, 3 macam yang tidak dibezakan antara Muslim dengan kafir. Maknanya kepada orang Muslim, sama ada Muslim ataupun kafir, kita kena buat juga 3 macam ni. Tak dibezakan. Yang pertama, sesiapa yang berjanji kepadanya maka harus ditepati, sama ada kepada Muslim ataupun orang kafir. Jadi sama. Orang kafir kita berjanji, orang Muslim kita berjanji, tetap kena ditepati. Maknanya ditunaikan janji. Tidak dapat dibezakan. Tak boleh kata orang kafir ni tak payah tunailah. Tak boleh. Dia sama. Sama ada kepada orang Muslim ataupun kafir, tetap janji ditunaikan. Yang kedua, dan kepada kerabat keluargamu harus engkau hubungi sama ada ia Muslim atau kafir. Itu yang dikatakan kerabat tu. Kalau umpamanya ada orang yang anaknya dah memeluk Islam, tetapi ayah ibunya belum lagi masuk Islam, maka dia kena hubungkan juga, iaitu silaturahim ataupun hubungan kasih sayang ni kepada ibu bapanya. Walaupun ibu bapa itu masih masih belum memeluk Islam ataupun masih dalam agama, iaitu agama yang bukan Islam, jadi tidak kira kafir ataupun Islam, maka hubungkanlah silaturahim kepada kaum kerabatmu. Ketiga, dan siapa memberi amanah kepadamu harus engkau kembalikan kepadanya, sama ada dia Muslim ataupun kafir. Jadi orang kafir beri amanah kepada kita. Saya amanahkan motor ni kepada awak, pakailah. Saya nak pergi umrah ataupun saya nak pergi haji, jadi pakailah dan jagalah baik-baik. Itu kalau kita Islam kan, amanah kepada orang kafir ataupun orang kafir amanah kepada kita, kena jaga juga. Kan? Saya mau pergi jauh, saya mau pergi outstation 1 minggu, motor saya ini kau jagalah, pakailah. Itu pun kita kena jaga juga, amanah. Jadi amanah daripada orang kafir ataupun orang Islam sama juga, kita kena jaga. Jadi mentang-mentang dia kafir ku, kita tak jaga. Ini amanah ni kepada orang Islam saja, umpama cakap macam tu tak boleh. Dia sama saja, amanah ni sama juga. Kafir atau Muslim kena jaga baik-baik. Kemudian kita tengok Ka'bul Ahbar berkata, demi Allah yang membelah laut untuk Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam membelah lautan untuk Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Musa dan Bani Israel lah mengejar Nabi Musa lah. Tertulis di kitab Taurat. Di kitab Taurat, ittaqi rabbaka wa birra walidayka wasil rahimaka
amuddu laka fi umrika wa uyassiruka fi yusrika wasrif anka usraka. Takutlah kepada Tuhanmu dan berbaktilah kepada ayah ibumu, dan sambunglah hubungan kerabatmu, niscaya aku tambah umurmu dan aku mudahkan kekayaanmu dan aku jauhkan kesukaranmu. Banyak ni kalau kita tengok tuan ya. Berbaktilah kepada ayah ibumu. Pertama, takutlah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Lepas bertakwa kepada Allah, yang kedua, peringkat kedua ni, buat baik pada ibu bapa. Memang berarti kedudukan ibu bapa ni selepas bertakwa kepada Allah. Dan bila kita laksanakan ini, bertakwa kepada Allah dan berbakti kepada ibu bapa, maksudnya hubungkanlah silaturahim kepada kaum kerabatmu. Nombor 3, kan tinggi itu makamnya itu, martabatnya itu kan. Pertama, bertakwa kepada Allah. Kedua, berbuat baik pada ibu bapa. Ketiga, hubungkan silaturahim dengan kaum kerabat. Kan tinggi itu makamnya itu. Nombor 3, selepas berbakti kepada ibu bapa. Jadi apa kita dapat? Niscaya Allah akan menambah umur kita, memberkati umur kita. Umur lebih panjang ataupun lebih berkat. Satu. Yang kedua, memudahkan kekayaan bagi kita. Rezeki mudah. Murah rezeki kata orang. Murah rezekinya. Yang kedua. Yang ketiga, Allah menjauhkan kita daripada kesukaran. Allah menjauhkan kita daripada kesukaran. Kesukaran apa? Kesukaran hidup lah. Sebab dalam hidup ni ada saja kesukaran. Kita akan tetap diuji oleh Allah. Tapi dalam ujian itu, balak bencana, ujian dan juga kesukaran-kesukaran hidup ni Allah mudahkan. Allah tolong kita. Dengan apa tadi tu? Dengan 3 perkara tadilah. Bertakwa kepada Allah, berbakti pada ibu bapa, dan hubungkan silaturahim kepada kaum kerabat. Maka kita mendapat umur yang berkat, kekayaan atau murah rezeki, dan ketiga, Allah lepaskan kita dari kesukaran dunia. Allah tolong kita daripada kesukaran dunia. Dan Allah menyuruh bersilaturahim dalam beberapa ayat Al-Quran. Seperti wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dia bahasa tulisan apanya tak ada kan, tapi begitulah bacaannya ya. Dia tulisan Ruminya yang ada di sini, tapi begitulah bacaannya ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan takutlah kamu pada Allah yang dalam semua hajatmu kamu minta padanya. Dan jagalah dengan baik hubungan family atau keluarga, yaitu silaturahim, al-arham. Jadi kalau begitu banyaknya ni tulisan ini atau kitab mengatakan silaturahim ni hubungannya, dekatnya atau maknanya pergi kepada kaum kerabat. Silaturahim, secara khususnya lah pergi pada kaum kerabat. Kalau umpamanya orang-orang Islam, orang Islam kita sebagian ulama katakan, ataupun terminologi ulama, orang-orang Islam ni dikatakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Persaudaraan Islam. Jadi kita kena jaga baik-baik hubungan ke kaum kerabat ni. Kaum kerabat ni. Betul kaum kerabat ni. Dan kepada orang Islam pun kita juga jaga hubungan ke persaudaraan Islam kita tu. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah berukhuwah, ukhuwah Islamiyah. Dan ada hak-hak juga. Seorang Islam dengan Islam Muslim yang lain pun ada hak mereka juga. Tapi terutama sekali dalam kitab ini katanya bahawasanya silaturahim ini lebih khusus lagi kepada kaum kerabat yang mempunyai hubungan rahim lah terutamanya. Berhubungan rahim ni ada, kalau kita kata istilahnya yang tak batal sembahyang ni.
Ini terutama sekali kena dijaga. Okay? Cuma itulah kadang-kadang ada juga di antara manusia ni pula, atau segelintir lah, kita tak tuduh mana-mana lah ya, kepada kawan-kawannya, bukan main lagi, hubungannya terlebih gitu mesra dan baik. Kepada adik-beradik pula yang bergaduh. Ini yang tak kena ni. Pasal apa bergaduh kadang-kadang? Pasal harta. Harta apa? Harta waris, umpamanya. Habis dia katakan, putus kekeluargaan kita. Aku tidak akui engkau sebagai adik. Aku tidak akui engkau sebagai kakak. Aku tidak akui engkau sebagai abang. Walaupun kata pepatah Melayu kita kata, air dicincang takkan putus kan. Tapi bila dia disertai dengan ammaratum bisu' ni, sifat-sifat hati ni yang buruk ni, itu yang kita kena lihat tu. Sebab sifat-sifat hati ni, dia kadang membawa kepada ammaratum bisu' ni adalah sifat hati yang diantaranya iaitu tamak umpamanya, buruk sangka, hasad, dengki, iri hati, cemburu yang berlebihan ni, cemburu membabi buta, kan? Ini perkara-perkara sifat hati ni lah yang kiranya baginda Rasulullah SAW banyak mengajar kita untuk dijaga dengan baik. Cuba tengok tuan-tuan, bagaimana Rasulullah kan memperingatkan kepada kita, wasilul arham, wasilul arham, wasilul arham, hubungkan silaturahim. Jaga hati tu. Kadang-kadang hati tu yang masalah tu. Hati ni memang berat dan memang selalu kita kena jaga baik-baik. Sebab itu makanya kalau orang sifat yang takwa ni, bertakwa ni, pakej takwa tu sebenarnya dia telah mempunyai hati yang baik. Hati yang rida, baik sangka, bertolak ansur. Kan? Itu kan? Itu tu. Pemurah, pemaaf. Itu dia. Saya ceritakan pada tuan-tuan satu kisah. Kisah sebenarnya dalam hadis riwayat Ahmad, sanad sahih. Pada satu ketika baginda Rasulullah SAW berada di Masjid Nabawi bersama beberapa orang. Kemudian tak berapa lama, baru nak mula ni majlis ni, kata Rasulullah kepada sahabat, sekejap lagi akan masuk dari pintu ni seorang lelaki min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah. Sabda Rasulullah, riwayat Ahmad, sanad sahih. Sebentar lagi ada lelaki akan masuk dari pintu ni, mana pintu, salah satu pintu masjid dah, Masjid Nabawi itu kan, dari pintu Masjid Nabawi lah katakan. Masa tu pintu Masjid Nabawi bukan seperti sekarang ni kan. Yang mana dia ni rajulun min ahlil jannah, dia adalah seorang lelaki ahli surga. Maka tak lama betul masuk seorang lelaki, baru habis berwuduk, masih basah lagi badannya. Kemudian dia solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian dia duduk bersama majlis dengan baginda Rasulullah SAW. Okey, selesai itu. Besoknya lagi, ketika majlis baru mula, Rasulullah bersabda lagi kepada sahabat. Ketika itu Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Ibnu Umar mendengar ni, dia terkesan dengan sabda Rasulullah ni. Rasulullah bersabda lagi pada kali keduanya, sekejap lagi akan masuk seorang lelaki dari pintu ni, dia ni adalah ahli syurga. Maka masuk lagi, tak berapa lama seorang lelaki baru habis berwuduk, solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian masuk dalam majlis Rasulullah. Hari ketiga berulang lagi, sama seperti yang itu juga. Maka Ibnu Umar merasa terkesan dengan ini, sabda ni. Maka selepas hari ketiga tu, 3 kali tu, maka dia datangi, lepas habis bersurah ni, dia jumpa lelaki ni. Dia katanya, saya nak menziarahi awak. Saya nak menziarahi tuan. Boleh tak saya bermalam di rumah tuan?
nak bertamulah, menziarahlah, berziarah. Katanya boleh. Walaupun bermalam. Satu riwayat mengatakan 2 malam, satu riwayat lagi mengatakan 3 malam dia bertamu di situ. Maknanya menziarahi lelaki ni. Dia nak tengok apa amalan istimewa lelaki ni. Sebab dikatakan dia ahli syurga. Sabda Rasulullah. Dia tengok biasa saja. Dia tengok biasa macam orang biasa, tak ada apa. Macam kita biasa, macam Ibnu Umar kata begitu. Yang saya buat macam itulah dia buat juga. Adalah solat sunat. Kalau hari Isnin tu dapatlah puasa sunat. Kalau Khamis tu puasa sunat. Macam jugalah yang Ibnu Umar katalah. Yang dia buat sama macam orang kebanyakan buat lah. Kan? Tapi kenapa dia istimewa ni? Dia ahli syurga. Yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ahli syurga. Maka dia tanyalah sebelum dia bersurai pergi balik tu. Kata, apakah amalan tuan yang istimewanya? Sebab saya mendengar Rasulullah. Dia tak dengar yang Rasulullah berkata tu. Sebab dia belum masuk masa tu Masjid Nabawi tu kan. Rasulullah berkata tu dia tak dengar. Cuma dia sampaikan. Sebab Rasulullah bersabda 3 kali. Yang tuan ni adalah ahli syurga. Dia kata apa tuan? Biasa saja amalan saya. Cumanya ada satu. Ini berkaitan dengan hati. Hati yang kita cerita tadi ni. Sifat-sifat hati ni. Setiap malam sebelum saya tidur, saya buang sifat-sifat yang buruk pada hati ni. Kalau ada orang mendendam pada saya ke, saya maafkanlah. Saya tidak mendendam kepada orang tu. Ada orang menghina saya maafkan. Saya tidak ada sifat dendam, iri hati, hasad, dengki, buruk sangka tu saya buang sebelum saya tidur. Sifat tu ada dalam diri kita tuan-tuan. Allah beri kepada kita sifat tu. Yang sifat ini yang tak ada pada ahli syurga. Ahli syurga memang tak ada. Allah kata memang wa naza'na dalam surah Al-Hijr ayat 27 ataupun 47. Cuba cek. Tuan-tuan 47 Al-Hijr. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami telah lepaskan, Allah kata kami telah buang sifat ghillin, dendam, hasad, dengki daripada hati-hati orang ahli syurga. Namanya tidak ada sifat tu. Mereka ini maknanya memang tak ada sifat tu. Jadi tak adalah rasa-rasa iri hati, hasad, dengki, cemburu. Tuan-tuan orang kata bertanya, cemburulah nanti macam mana? Kalau isteri kita di syurga ada bidadari-bidadari lagi, takkan isteri kita yang sekarang masuk syurga ni cemburu? Tak ada, sifat tu tak ada lagi, cemburu dah. Dilepaskan oleh wanaza'na, dilepaskan oleh Allah, ditanggalkan. Kita ni memang lelaki ni kecenderungannya memang kepada wanita. Hubbus syahawati minan nisa. Kecenderungan kepada wanita ni. Jadi yang kecenderungan kepada wanita, sifat kita di dunia ni, di sana pun Allah juga beri kepada kita bidadari-bidadari yang cantik. Tapi tidak ada cemburu. Walaupun kita bersama, nanti sama dengan isteri kita masuk surga, tak akan ada cemburu dah. Sebab sifat cemburu tu dah tak ada dalam hati orang-orang surga. Allah lepaskan, Allah tanggalkan. Wa naza'na, Allah yang menanggalkannya. Tuan, itu makanya perkataan nazak ni sebenarnya dia lepas tu, macam kata kita orang sedang nazak ni, nak meninggal dunia tu, Allah tarik, Allah tanggalkan daripada ubun-ubun ni dengan perintah kepada malaikat maut ni, dia akan tanggalkan nyawa tu, tarik nyawa tu. Bukan dia tarik sekali rentap macam tu kan. Dia boleh daripada kaki tu dulu bergerak ke atas. Atas naik ke betis, paha naik ke perut, sampai sini ghargharah. Nyawa sedang
kerongkongan. Tak berapa lama lepaslah macam tu. Itu makanya bila lepas ke atas tu, Rasulullah kata, ar-ruhu iza qubida tabi'ahul ain. Ruh ini bila lepas ke atas, mata tu pun ikut terbuka ke atas. Kerana ruh tu ditarik dari atas. Jadi mata terbuka. Jadi kalau pernah suatu ketika satu sahabat yang meninggal dunia, tengok matanya terbuka, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa matanya terbuka? Maka Rasulullah kata, ar-ruhu iza qubida tabi'ahul ain. Ruh ini bila ditarik dari atas ni, maka mata ikut terbuka. Tak mengapalah kalau terbuka je. Yang kalau kita yang tu biasalah. Kalau kita tengok dia terbuka mata tu, nyawa dah habis, kita tutup baik. Kita tutupkan mata tu, jangan biarkan dia terbuka. Sebab itu yang buat Rasulullah. Dan Rasulullah bacakan doa. Tutup. Tutup. Doakanlah sikit. Kurang-kurang pun kalau lelaki tu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Rasulullah ada lagi doa-doa yang lebih panjang lagi. Tapi kita ni tak dapat panjang-panjang, pendek pun jadilah. Tutuplah. Itu biasa boleh tutup lagi. Kalau yang luar biasa ni tak boleh tutup. Tegang semacam. Itu something wrong lah tu. Mungkin adalah dengan amalan-amalan dia yang tak kena tu. Tak ada kejadian tuan-tuan. Seorang yang murtad. Di suatu tempat kita tak cerita lah. Guru Al-Quran, Muqaddam Al-Quran, murtad. Bukan di Malaysia ya. Saya dapat cerita ni di Indonesia. Dia seorang ustaz. Ketika misi Kristianisasi ni bergerak begitu hebat ya. Dan ada yang murtad tu dari Muqaddam Al-Quran ini, guru Al-Quran murtad kerana dia perlu ditolong suaminya masuk hospital dan bil hospital tak terbayar. Dan bila anaknya yang telah masuk Kristian ni memujuk supaya masuk Kristian dan Persatuan Kristian akan menolong untuk bayarkan bil hospital, maka dia pun masuk Kristian dan dibayarkan selesai bil hospital suaminya. Tetapi tak berapa lama dia yang murtad ni meninggal. Dan bila meninggal, matanya tak dapat tertutup sebab tegang semacam. Mungkin boleh terjadi kepada siapa-siapa di antara kita. Kalau orang-orang yang murtad ni, berhati-hati dengan murtad ni tuan-tuan. Itu makanya orang murtad ni kena pujuk 3 kali pujuk, tak boleh halal darahnya. Murtad ni kan besar ni sebab dia dah murtad. Kalau dia kafir masuk Islam tu okey lah. Kita tak boleh halang. La ikraha fid din, tak adalah paksaan dalam memeluk Islam. Tapi kalau dia Islam murtad, itu kena pujuk. Kena pujuk dia 3 kali pujuk, tak boleh. Bagi halalnya darahnya halal. Wal'iyazubillah. Itu kiranya itu kita apalah, kita tinggalkan perkara tu. Yang pentingnya sekarang ni kita lihat kepada iaitu perkara yang mana lelaki ini ahli syurga kerana sifatnya tu. Macam sifat ahli syurga, tak ada dendam, tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada buruk sangka. Itu makanya Rasulullah kata rajulun min ahli jannah. Inilah lelaki ahli syurga. Sementara kita di dunia ni sifat-sifat tu memang Allah bagi kepada kita. Cuma kepada kita ni diperintahkan untuk mengawal sifat tu. Untuk meredakan sifat tu. Contohnya, boleh tak? Boleh kita amalkan tak itu kan? Ini sabda Rasulullah riwayat Ahmad sanad sahih. Sebelum tidur tu, buang sifat-sifat tu. Sebelum tidur tu. Tapi nak buang sifat tu kadang-kadang bukan senang tu kan? Biar aku tak, aku ni luka tu memang boleh sembuh, tapi parutnya masih ada. Itu kan kadang-kadang cerita tu. Itu yang kalau tu parutnya tu masih ada. Kalau boleh parutnya tu pun jangan ada parut lah. Maafkan aja lah. Tuan-tuan, Allah akan memberi kita ganjaran pahala yang besar. Inilah dia tuan-tuan hadirin rahmati Allah. Mungkin yang kita sampaikan berkaitan dengan tadi, yang tersempatnya kita sampaikan pada kesempatan ini ya tuan-tuan ya.
Ada perkara-perkara lagi yang boleh kita sambungkan nanti insya-Allah. Tapi mudah-mudahannya marilah kita sentiasa ya tuan-tuan menghubungkan silaturahim ini terutama kepada kaum kerabat kita dan persaudaraan sesama kita juga, sesama Islam ni ya, supaya Allah sentiasa, iaitu tadi apa? Yang pertamanya insya-Allah kita akan diberkati umur kita. Yang keduanya dimurahkan rezeki kita. Dan yang ketiga, Allah akan menolong kita dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una shaqiyya wa la matrura wa la mahruma. Amin ya rabbal alamin. Tahasanna bi zil 'izzati wal jabarut واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا خبير يا خبير يا خبير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbal Allah minkum.